Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi sambungan siri video penjelasan ke atas buku saya 47 persoalan qadar dan qada. Kita sekarang masuk ke soalan yang ke-10 Alhamdulillah, yang ini mengapa kebanyakan ayat Al-Quran dan hadis hanya menyebut qadar tanpa menyebut qada. Dari manakah datangnya istilah qadar dan qada? Okey, maka jawapannya betul, benar, kebanyakan ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam subjek ini hanya menyebut qadar. Akan tetapi ini tidak membawa apa-apa kesan kerana apabila disebut qadar atau takdir sahaja, maka ia bererti ilmu, penulisan, kehendak dan penciptaan Allah Subhanahu wa taala sejak azali dan perlaksanaannya. Ini kerana qadar merangkumi qada, di mana apa yang Allah ketahui, tulis, kehendak dan cipta sejak azali, yang ini qadar, pasti Allah akan laksanakannya, yang ini qada. Istilah qadar dan qada perkataan demi perkataan, word by word, memang tidak wujud dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah istilah yang dirumus oleh para ilmuwan ahli sunnah wal jamaah berdasarkan sekian banyak Al-Quran dan hadis. Ini sebagaimana kalau dalam mazhab Syafi'i. Okey, solat itu 13 rukun. Rukun solat itu 13 perkara. Mana ada ayat Quran yang cerita solat itu rukunnya 13? Mana ada hadis yang menerangkan rukun 13? Maknanya kalau kita guna software komputer, kita cari rukun solat 13 perkara memang tak ada. Akan tetapi 13 perkara itu, 13 rukun itu dirumus oleh para ulama daripada sekian banyak ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga apabila dikatakan tauhid 3, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ada yang kritik ataupun lazim kita dengar orang kritik kan, mana ada ayat Quran sebut tauhid 3, mana ada hadis sebut tauhid 3. Maka jawapannya tauhid 3 itu adalah rumusan para ulama daripada sekian banyak ayat-ayat Quran, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang Allah. Bahkan kita tidak akan membaca mana-mana ayat Quran ataupun hadis yang ada membicarakan tentang Allah, melainkan di situ, di sana kita akan temui aspek rububiyahnya, aspek uluhiyahnya dan atau aspek asma wa sifatnya, ya. Kadang-kadang dua-dua sekali ada, kadang-kadang satu saja, ya. Demikian juga mana-mana surah ke apa, kita akan temui. Macam sebelum ni saya ada buat video tentang bagaimana dalam surah Al-Fatihah itu sendiri, dalamnya ada aspek rububiyah Allah, ada aspek uluhiyahnya dan juga aspek asma wa sifatnya, ya. Jadi mana-mana ayat yang kita baca ada aspek rububiyah dan atau uluhiyah dan atau asma wa sifat. Jadi perkara-perkara ini dirumuskan oleh para ulama untuk kemudahan kita orang awam memahami. Dalam kes ini mentauhidkan Allah. Dalam kes 13 rukun solat itu untuk kita melaksanakan solat dengan cara yang betul dan juga sah. Demikian juga, ya, qadar dan qada atau qada dan qadar. Word by word memang tak ada dalam Al-Quran dan hadis, tetapi ia adalah rumusan daripada sekian banyak ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam dalam video sebelum ini, dalam bab sebelum ini telah saya jelaskan bahawa yang saya pilih ialah qadar dulu baru qada. Kerana qadar ini ialah ilmu, penulisan, kehendak dan penciptaan Allah. Sementara qada itu ialah perlaksanaan apa yang Allah telah tulis dan rancang sebelum itu, ya. Satu contoh ialah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat, surah yang ke-41 ayat ke-12, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman faqadahunna sab'a samawatin fi yawmaini wa auha fi kulli sama'in amraha wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa hifza zalika taqdirul azizil alim. Maksudnya, lalu dia menjadikan, ingat qada, perkataan qada, faqadahunna, lalu dia menjadikan
7 langit dalam 2 masa dan dia memberitahu, yang ini Allah memberitahu kepada tiap-tiap langit akan urusan dan keperluannya masing-masing. Dan kami hiasi langit yang dekat, yang dekat pada pandangan mata penduduk bumi, dengan bintang-bintang yang bersinar cemerlang, serta memelihara langit itu dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan, qadar ataupun takdir. Demikianlah ketentuan Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui. Jadi dalam satu ayat ini kita dapat lihat adanya perkataan qada dan adanya perkataan takdir, yang ini qadar Okey. Jadi macam saya tulis dalam buku, ayo kita baca dalam ayat di atas. Qadar Allah sejak azali ialah menjadikan 7 lapisan langit dan bintang-bintang. Apabila Allah telah menjadikannya, maka ia adalah qada, yang ini perlaksanaan terhadap qadar tersebut. Maka dari ayat ini dirumuskan istilah qadar dan qada. Jadi ini salah satu contoh Okey, baik. Ini untuk soalan yang ke-10. Cuma saya nak tambah sikit apabila kita bincang tentang istilah ini. Baru-baru ini timbul beberapa isu yang ada berkaitan dengan istilah. Sebagai contoh, adanya seorang kiai, Singa Aswaja daripada negara jiran yang berkata istilah rokok tiada dalam Al-Quran dan hadis sebab dia kata Ahlus Sunnah menghalalkan rokok, hanya Wahabi yang mengharamkan rokok. Antara hujah bahawa rokok itu halal bagi ahli sunnah dia itu ialah tiada dalam Al-Quran itu mahupun hadis istilah rokok. Okay? Maka kita jawab istilah rokok memang tidak ada. Namun kesan buruk rokok yang disepakati oleh para ahli ilmu perubatan, yang ini ia membinasakan kesihatan dan membunuh diri, itu ada dalam Al-Quran dan hadis. Telah pun saya bacakan ayat-ayatnya dalam video saya spesifik tentang itu Demikian juga rokok adalah pembaziran wang ringgit, dan pembaziran ini menjadi saudara syaitan dan menafikan nafkah yang sepatutnya diberikan kepada ahli keluarga. Semua itu ada dalam Al-Quran dan hadis. Jadi semata-mata tak ada istilah rokok dalam Al-Quran, semata-mata tiada istilah curut ataupun shisha, ataupun yang hisap pipe, ataupun e-cigarette, vape. Ini mungkin hujah orang awam yang tak tahu Tapi kalau seseorang yang dinobat sebagai Singa Aswaja, lalu dia berhujah istilah rokok tak ada dalam Al-Quran dan hadis. Aduh. Dalam video saya tu ada seorang yang memberi komen. Di ruangan komen tu jika macam tu hendak menembak dengan pistol pun bolehlah, sebab dalam Al-Quran dan hadis pun tiada larangan menggunakan pistol, tiada larangan untuk menembak dengan pistol. Okey, jadi apakah dengan itu boleh menembak manusia? Sudah tentu tak boleh Apakah dengan itu? Contoh lain pula kita boleh ambil heroin, morfin dan dadah-dadah lain yang berbahaya Jadi sungguh pelik seorang agamawan berhujah sedemikian Jadi hujah istilah ini tak ada. Perkataan itu tak ada. Istilah itu tak ada dalam Al-Quran dan hadis. Ia bukanlah sesuatu yang bijak berhujah sedemikian. Macam juga tadi saya bagi contoh rukun solat 13 perkara tak ada dalam Al-Quran dan hadis. Apakah dengan itu kita mengabaikan semua 13 rukun tu tidak juga. Tauhid 3 tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Apakah kita mengabaikannya? Tidak juga, sebab itu semua merupakan rumusan daripada Al-Quran dan hadis. Demikian juga macam bahaya rokok ataupun banyaknya institusi fatwa yang mengharamkan rokok. Mereka mengeluarkan fatwa sedemikian daripada rumusan sekian banyak ayat Quran dan juga hadis. Jika ada sebuah negara itu tidak mahu mengharamkan rokok, cuba lihat dari aspek lain. Apakah di negara itu ada industri membuat rokok, di mana jika rokok diharamkan, ia akan memberi kesan economic influence dalam memberi fatwa itu. Saya tak nak sebut nama negara, tapi boleh fikir-fikir lain. Dibimbangi di negara tersebut, majlis-majlis ataupun institusi fatwa tidak mahu mengeluarkan hukum haram kerana ia memberi impak negatif kepada industri rokok di negara tersebut. Baik. Satu lagi contoh juga baru-baru ini. Ini sebagai poin tambahan lah.
Ada yang kata istilah Kristian yang dikaitkan dengan Ashabul Kahfi, ya. Jadi istilah Kristian ni tak ada dalam Al-Quran dan hadis. Okey. Sekali lagi, ya, jika yang dimaksudkan dengan Kristian itu ialah mereka yang mentauhidkan Allah dengan mengikuti syariat Nabi Isa yang asal, yang original, maka boleh digunakan. Sebab yang penting bukan istilah, tetapi apa yang dikandung dalam istilah tersebut. Okay. Namun jika yang dimaksudkan ialah mentigakan Tuhan, yang ini Trinity, dan mengikuti Bible ataupun syariat Kristian yang telah diubah suai di kemudian hari, maka tidak boleh dikaitkan dengan Ashabul Kahfi. Jadi menjadi kontroversi apabila seorang pemimpin, yang ini PMX, mengaitkan perkataan ataupun istilah Kristian dengan para pemuda Ashabul Kahfi. Jadi banyak kontroversi di situ. Saya pun ada membuat video menjelaskannya, dan saya katakan penggunaan istilah Kristian ini sesuatu yang khilaf, sebab yang ada dalam Al-Quran ialah Nasrani. Nasrani itu sendiri tak semestinya mereka yang mentauhidkan Allah dan mengikuti syariat Nabi Isa AS. Ada juga Nasrani yang telah pun menyeleweng, ya. Jadi yang penting bukan sekadar perkataan, tapi apa yang dimaksudkan dengan penggunaan perkataan itu. Jika Kristian yang dimaksudkan, yang dikaitkan dengan Ashabul Kahfi, ialah mereka yang mentauhidkan Allah satu saja dan mengikuti syariat Nabi Isa yang asal, yang tulen, maka tidak mengapa untuk dikaitkan antara Ashabul Kahfi dengan Kristian. Namun jika Kristian yang dimaksudkan itu ialah yang terkemudian, yang telah pun mentigakan Allah, yakni Trinity, dan juga telah pun mengikuti syariat yang diubah suai, Bible yang diubah suai, sudah tentu tidak boleh dikaitkan dengan Ashabul Kahfi. Jadi dalam bab istilah ni, saya minta semua agak faham dengan baik, sebab agak banyak saya lihat di ruangan komen, baik dalam bab rokok, kan. Jadi ada saja di kalangan penonton video saya yang menyokong Kiai Idrus Ramli dengan berkata rokok tak ada pun dalam Quran hadis, okey saja, kan. Jadi ada, sebab kemungkinan besar mereka ni merokok. Jadi kita tidak berhujah dalam agama ni dengan cara yang sedemikian, ya. Sesuatu perkataan atau istilah mungkin tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, namun ia boleh dirumus daripada sejumlah ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Kalau tidak, kan, macam tu, apakah boleh menggunakan pistol untuk menembak? Sebab pistol tak ada dalam Al-Quran dan hadis, menembak pun tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Baik, demikianlah sedikit tambahan bagi soalan yang ke-10, sebab ia ada kaitan dengan istilah qadar dan qada yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Baik, insya-Allah kita jumpa lagi soalan ke-11. Soalan ke-11 ini sesuatu yang mungkin ramai yang berminat untuk tahu, yang ini apakah kita manusia memiliki kebebasan memilih, yang ini free will. Sebenarnya saya telah pun mengulas sedikit apabila saya mengulas Puan Masyi dan takdir poligami, ada video tentang tu. Tapi insya-Allah kita akan ulang balik topik ini untuk soalan ke-11, apakah manusia memiliki free will. Sementara itu saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.